come back to our final presentation for student post basic pharmacy pharmaceutical under code of PF CD 1112. So this is for our 13 candidates. Puan Azihawati Kamarudin. Then I would like to present this afternoon panels. Mr. Shaizon Aizat, are you on the line, Mr. Shaizon Aizat? Yes, I'm right here. Thank you for inviting me. How are you, Shaizon? I'm fine. A little bit hot inside my office. The air conditioning is not very clever today. As usual. Puan Masdila, welcome for our second commenter or panels this evening. How are you, Puan Masdila? Fine, Alhamdulillah. Thank you, Puan Azlina. Alhamdulillah. So, may we proceed to our presenter? Shall we? Yes. Puan Azihawati, are you on the line? Can you hear me? Can you hear us clearly? Puan Azihawati? Ya. Can we proceed with your presentation now? Okey. Okay. Terima kasih. So good Terima luck. kasih Puan Azlina. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Azihawati binti Kamarudin akan membuat presentation untuk aktiviti pertama saya iaitu pengendalian ejen berbahaya iaitu bahan kimia. Saya memilih bahan kimia klorin berkepekatan 5.2% sebagai pencuci dan sebagai peluntur. Klasifikasi untuk klasifikasinya adalah boleh menyebabkan kerosakan yang serius pada mata, iritasi pada kulit dan menghakis pada logam. Signal word dia adalah danger, berbahaya. Hazard statement dia sama juga, boleh menyebabkan skin iritasi, boleh menyebabkan serious eye damage dan boleh menyebabkan hakis pada permukaan logam. Ini adalah piktogram bagi klorin 5.2%, iaitu piktogram menghakis dan juga iritasi pada kulit. Untuk aktiviti pencegahan dia, membasuh tangan sebaik sahaja mengendalikan klorin, pakai PPE, simpan dalam bekas asal dia iaitu bekas plastik. Sifat fizikal dan chemical dia, cecair kuning pucat, berbau seperti peluntur atau klorin, bersifat alkali, lebih daripada 10, pH dia lebih daripada 10. Klorin ini tidak mudah terbakar dan sangat larut dalam air. Ini adalah antara PPE yang digunakan, glove, eye protection, mask dan apron. Okey, prosedur untuk klorin ni, saya ada dua concentration penggunaan, iaitu satu 0.05 chlorine based sanitizing solution. Yang kedua adalah sedikit pekat lah, 0.1% chlorine solution based disinfectant. Untuk prosedur ni kita kena pakai PPE yang lengkap lah, seperti glove, eye protector dengan pelindung pakaian. Mix untuk prosedur dua-dua ni adalah sama saja. Cuma yang membezakannya adalah volume yang digunakan. Itu untuk 0.05% dia menggunakan 10 ml klorin berkepekatan 5.25% di dalam 1 liter air dan di kacau sebati.
untuk video demonstrasi klorin ni, saya ada sediakan cara bagaimana nak mixkan 0.05% dan 0.1%. Explore for 0.05% chlorine-based sanitizer solution and 0.1% chlorine-based disinfectant solution using ordinary unscented household bleach and water. Ini cara buat solution 0.1 chlorine solution. Okey, saya sambung dengan penggunaan dia. 0.05 chlorine solution ni adalah untuk hand washing dan laundry. Untuk 0.1% adalah untuk sanitize floor dengan alat-alat lain dan seperti permukaan meja. Mixing the correct ratio of the chlorine disinfectant solution is important is the right against the spread of disease like COVID-19. Untuk disinfectant penggunaan klorin ni, kita kena drykan dia 3 hingga 5 minit. Biarkan kering selama 2 hingga 3 minit untuk membunuh virus seperti COVID-19. Cara untuk cleaning dia, a small spillage less than 1 gallon and large spillage more than 1 gallon. Dia punya cara mencuci dia adalah kita sekat tumpahan tu dengan bahan lengai seperti pasir atau bahan boleh menyerap. Lepas tu collect dalam collectkan semua bahan yang tercontaminate tu ke dalam plastik. Basuh area yang terkena dan biarkan dia kering. Untuk first aid measure, langkah pertolongan cemas untuk jika terhidu, kita kena buang punca yang terdedah tu dan dapatkan udara yang segar. Untuk skin contact, basuh dengan air yang banyak, sekurangnya 15 hingga 20 minit. Untuk eye contact, jika terkena mata, juga basuh dengan air yang banyak lah, sehingga 30 minit. Okay, untuk aktiviti kedua saya, itu pengendalian secara manual poster persekitaran, iaitu
poster keadaan persekitaran di store. Ada 4 faktor untuk untuk penyimpanan barang di store, iaitu yang pertama temperature, masalah seperti high level of heat, hazard dia, damage of product. Kedua adalah heat stroke, mitigation dia, maintain the temperature 20 hingga 25. Lepas tu record monitor every day. Yang kedua adalah relative humidity problem. High humidity dia 65% ke atas. Hazard yang berlaku adalah boleh mengakibatkan pertumbuhan kulat pada lantai di dalam store. Mitigation dia, maintain the relative humidity 40 plus minus 5%. Keep condition as consistent as possible. Record monitor every day, 7 days a week. Untuk faktor yang ketiga adalah light iaitu pencahayaan. Problem yang mungkin berlaku adalah cahaya yang terlalu terang. Hazard dia mungkin boleh merosakkan ubat di dalam store. Hazard kedua boleh mendatangkan penyakit kepada pegawai store. Mitigation dia adalah kita tutup window, tutup tingkap yang ada pencahayaan daripada luar tu seperti matahari dengan tirai. Yang kedua, tutup lampu jika tidak diperlukan atau tidak guna. Yang ketiga, menggunakan menggunakan kotak tertutup storing material in box untuk ubat yang mudah yang protect from light lah. Yang keempat, faktor yang keempat adalah pencemaran daripada debu lah. Contohnya masalah biasa yang berlaku tentang filtration system. Hazard dia allergic. Mitigation dia, kita boleh tukar alat-alat, kita boleh tukar perabot yang ada kayu tu kepada yang perabot yang stainless steel ke. Dan untuk air condition filter dia kena ada jadual pertukaran maintenance. Untuk pencuci menggunakan vacuum. Yang ketiga, avoid introduce material that create internal pollutant seperti kapek. Okey, untuk aktiviti ketiga saya iaitu penilaian risiko kesihatan untuk ubat berbahaya. Saya memilih ubat karboplatin, iaitu salah satu ubat kanser. Untuk kanser seperti kanser ovary. Okey, SDS untuk karboplatin. Storage untuk karboplatin ni bawah 25, iaitu suhu biasa, tak perlu untuk seperti sejuk. Appearance and odor, form dia berbentuk cecair, color dia clear, colorless, dia tidak berbau. Hazardous identification ada 4. 1, carcinogenic, iaitu boleh mengakibatkan kanser. Mutagenik boleh menyebabkan perubahan pada genetik dan juga boleh mengakibatkan kanser. Embryo
untuk CCT, iaitu toksik kepada wanita mengandung. So wanita mengandung tidak boleh handle lah ubat karboplatin ni. Reproductivity toxicity boleh mengakibatkan kemandulan. Hazard untuk piktogram ni berbentuk tengkorak dengan crossbone. Toksik ni boleh mengakibatkan risiko kesihatan yang serius lah jika terdedah, dan boleh membawa maut. Untuk karboplatin ni juga tidak mudah terbakar. First aid measures dia, jika terkena mata, flushing dengan air lah, sekurang-kurangnya 15 minit, dan perlu berjumpa dengan doktor. Untuk precaution dia, wear safety glasses or goggles untuk skin contact, remove contaminated shoes and clothes. Ni juga kena flush dengan air yang banyak lah, lepas tu menggunakan sabun, lepas tu berjumpa dengan doktor. Wear coverall nitrate untuk yang terhidu, remove to fresh air, dan jika susah untuk bernafas boleh administer oksigen, dan segera berjumpa dengan doktor lah. Ini untuk langkah keselamatan, pakai mask. Untuk yang termasuk dalam injection, kita kena basuh mulut yang terkena bahan hazardous ni, dan segera berjumpa dengan doktor lah. Langkah berjaga dia ialah pakai mask. Accidental release measure, personal precaution, protective equipment and emergency procedure. Untuk personal yang terlibat dengan cleaning ni kena pakai PPE yang lengkap lah untuk minimizekan expose to hazardous ni. Environmental precaution, place waste in appropriate label, seal container for disposal. Care should be taken to avoid environmental release, prevent spillage material from entering sewer, storm drain and other. Accidental release measure, spill management as a SOP follow. Ni mengikut flowchart cytotoxic spill. Okey, untuk borang high rate ni saya memilih lokasi hanya di biosafety cabinet dalam bilik sediaan sterile. Untuk aktiviti 1, menyediakan pesanan ubat karboplatin. Hazard dia jika tercucuk jarum yang telah digunakan, kesan dia adalah kanser sebab dia dah termasuk dalam kita punya salur darah. Kawalan risiko yang sedia ada, latihan prosedur kerja selamat. Kemungkinan atau kebangkalian dia adalah 4, iaitu pernah berlaku lah. Keterukan dia adalah 1, iaitu ni. Tahap risiko adalah 4. Langkah keselamatan yang disarankan adalah precaution poster atau latihan untuk latihan kepada staf tentang cara penggunaan jarum lah. Yang kedua, pendedahan kepada ubat cytotoksik. Kesan dia juga boleh mengakibatkan masalah kesuburan. Kawalan risiko dia pemakaian PPE. Yang kedua, buang barang yang terdedah kepada ubat cytotoksik dalam tong cytotoksik di dalam BSC. Kemungkinannya ada 1, keterukannya adalah 3 dan tahap risiko dia adalah 3, rendah. Langkah kawalan yang disarankan, jadual pergiliran kerja, mengamalkan kawalan risiko yang sedia ada. Dan yang ketiga adalah ujian kesihatan berkala.
Yang kedua adalah aktiviti yang kedua adalah mengendalikan tumpahan karboplatin. Hazard dia adalah tumpahan di dalam kabinet. Penyakit, kesan dia adalah penyakit seperti kanser atau masalah kesuburan jika terdedah. Kawalan risiko dia adalah satu, pemakaian PPE, kedua, menyediakan dan penyediaan dalam biosafety kabinet, nombor 3 adalah latihan prosedur kerja yang selamat, dan 4 adalah spillage kit. Kemungkinan dia adalah 4, iaitu pernah berlaku, tapi keterukan dia adalah 1, maknanya sedikit sahaja. Tahap risiko dia adalah 4, iaitu tahap rendah. Langkah kawalan yang disarankan adalah 1, mengekalkan dan mengamalkan kawalan risiko yang sedia ada, iaitu memakailah kawalan risiko yang sedia ada. Yang kedua ada tumpahan bila tumpahan di luar kabinet boleh juga menyebabkan penyakit jika terdedah. Kawalan risiko yang sedia ada adalah pemakaian PPE, spillage kit, seals sekeliling mulut botol. Kemungkinan adalah 2, belum diketahui berlaku selepas beberapa tahun. Keterukan dia juga adalah 2, ringan. Dan tahap risiko adalah 4, iaitu tahap rendah. So untuk langkah kawalan yang disarankan adalah mengekalkan dan mengamalkan kawalan risiko yang sedia ada, dan nombor 2 adalah latihan spillage. Itu saja. Sekian, terima kasih. Thank you Puan Azihawati Kamarudin. Ya. Puan Azihawati, can you hear me? Tak dengar. Puan Azihawati, Ya. you with me? You still there? Ya, tak dengar. Tak dengar? Ha. Can we proceed to the Q&A session? Boleh. Okay, Cik Aizat, can you proceed with your comments for presentation of Puan Azihawati? Alright, thank you very much, Puan Azlina. Thank you, Puan Aziha, for your presentation. I have a few questions with regard to your presentation. So the first one, in your hierarchy, I got a few questions. I start with the poster first lah. So your poster is actually indicate something to do with the indoor environment or micro environment in your storage facilities. Betul ke? Kalau anda tengok kan dalam tu dia cerita pasal something to do lah with all this medicine and so on. Unfortunately, in my opinion, I think you need to revise your explanation and also your poster due to the fact that all of this is actually meant for protecting the product, not protecting the workers. The main idea here is actually we are focusing on the workers. We believe that you also understand that one. It's just maybe you want to clarify kenapa you buat macam statement anda cakap tadi tu, saya tengok poster pun dia macam untuk barang, bukan untuk pekerja. Adakah memang ada dedicated pekerja yang bekerja di situ juga dan mendapat impact because of this environment? Macam mana? Tak tahu, tak ada. Saya buat je. Okay, never mind. It's okay. Apa yang puan dah buat ni cantik. Cuma maksud saya, you need to make some sort of modification because when you talk about occupational safety and health, we not looking into the product though. So you're thinking about the product, the medicine should be on the not your priority, should be on the second or third priority. The main priority here is actually the workers. So tadi puan ada cakap ada pekerja lah yang menjadi macam operator of this storage. Contoh you cerita pasal operator yang bekerja di dalam facilities ini. So by right puan kena cerita pasal apakah risiko kesihatan pekerja ni yang bekerja dalam this environment. Because we know that this environment is what we call it as a not normal environment. Bukan kata not normal lah, dia panggil sebagai adjusted environment because environment tu agak sejuk, bukan untuk orang duduk kerja lah sebenarnya, tapi disebabkan oleh pekerjaan itu memerlukan ada orang jaga tray, all this medicine. So therefore ada operator yang kerja. It's okay, cuma puan kena bincangkan risiko orang tu.
So apakah risiko orang tu? So orang tu misal kata tadi puan kata is due to the fact there's humidity. You jangan cerita humidity tu akan menyebabkan kulat pada ubat, jangan. You cerita humidity akan menyebabkan apa kepada pekerja. Itu betul. So that is the adjustment that needed lah by your presentation. I believe you understand based on my argument ni. It's just you need to change your focus because your focus is somehow on the product. By right, it is not on the product because in the end of the day, kita nak cerita pasal occupational health. Unless kalau puan menceritakan benda ni with your pharmacist ataupun pharmaceutical agencies. Of course, you are talking about the product because the product need to be very clean, good and so on, not contaminated, don't have this risk of infection and so on so that the medicine is very good for the customer or client. Faham apa yang saya argue ni? Bukanlah argue, I mean suggest lah based on this. Macam contoh puan kata kat sini pollutant or dust can give the allergic reaction. So allergic reactions toward the workers. So yang dah nampak dah puan sebenarnya nak cerita something to do with the workers tu. Cuma workers tu yang bekerja di dalam storage facilities. It's okay. Tetapi the synthesis of the information need to be very critical lah. Contoh saya tak rasa saya rasa memang betul apa yang puan cakap, contohnya high humidity levels. The high humidity levels is due to the fact of the low temperature lah. So the mechanism of actions tu yang lebih penting. Macam okay, apa cara kita nak kurangkan humidity ni supaya being adaptable ataupun adaptive to the human capability to adapt it. Okay, so kita kena pakai humidifier ke dehumidifier ke, tengoklah is either the humidity level is high or humidity level is low. So as simple as that. So that critical synthesis tu is very important lah, especially when you buat you punya poster ni. I think your poster is good. Proceed with it, just make some amendment towards the focus of your group lah. And then Coba-Platin apa nama tadi bahan tu kan? Coba-Platin Carboplatin. Okay, Coba-Platin ni adalah toxic materials. So it is a hazardous drug agent classified under certain things lah, bawah USP kan. So by right, whatever that you justify just now is quite acceptable because you said about the medical removal, all these vulnerable group need to be excluded from operating this drug. Itu semua adalah hint-hint yang penting lah. Cuma argument saya dekat sini adalah bila you buat benda ni dia mesti relate balik kepada exposure. Berapa banyak exposure, duration, magnitude, semua benda ni saya dah ulang banyak kali lah dengan student lain pun, tapi saya re-emphasize again so that you understand. Masa kita buat belajar dulu pun dalam USP penggunaan hazardous drug as the chemical hazardous to health pun you must able to understand the exposure. Exposure tu berapa kali orang tu terlibat dengan bahan tu. Kalau orang tu terlibat hari-hari pun berapa lama dia terlibat? Sejam, 2 jam, 1 jam, 10 jam. So your estimation tu need to be available lah, to be made available. Okay, last but not least just last one. You said just now something happening already in your high-right dalam high-right document you tadi, you ada cakap there are some event occurring, tapi saya rasa value tu perlu tukar. Mungkin Puan Mazila akan komen lebih lanjut lah deep pasal benda ni. Mungkin Puan Mazila ada nak komen ke pasal yang high right ni? Saya rasa macam ada adjustment needed to be buat lah. Betul ke Puan Mazila? Setuju tak? Saya tak pasti lah. Saya rasa macam terbalik ni maksudnya Azhia, tayang balik semula Azhia. Bahagian high right tu lah Azhia. Ni. Okay. Kat mana Cik Aizat? Tekankan kat Cik Aizat. Tak, macam ni. Saya maksudkan macam ni. If you find out Puan Azhia kalau you tengok tadi, you ada tulis kat sini adalah pengendalian dan tumpahan Coba-Platin. Lepas tu you ada cerita juga on the first one adalah penyediaan ubat. Cuba tengok yang nombor 1 kan. You tengok you say that the probability is 4. That means the accident is already occurred. So the keterukan is 1. So keterukan is 1 means that there will be no health effects to the workers. No health effects, negligible. So I don't believe it lah is 1 lah. So should be keterukan tu mesti di tahap yang tinggi lah kan. Puan setuju tak dengan saya? Itu yang saya tanya Puan Mazila tadi. Because the keterukan here should not be 1. By right, it should be something to do with the unless keterukan tu is because of some mitigation measures is immediately taken place. Contohnya benda tu dah nak termasuk, cepat-cepat dipotong kulitnya ke something like that lah. I'm not sure. Tapi based on this, I think you need to
relook lah yang balik macam ni kan. Puan tengok juga form 1 and then you dah cakap kan pemakaian PPE and then the biosafety cabinet. This is actually also being discussed before. When you have something to do with the engineering control, so your probability of exposure should be reduced. Your keterokan tu tak boleh reduce sebab dia ikut hazard rating unless you change of the product. But the likelihood of exposure can be changed due to the nature of work, due to the system of work and so on. Faham tak maksud saya, Puan Aziha? Faham. Kemungkinan tu tadi macam 4 kan, dia boleh jadi 3, boleh jadi 2 sebab Puan dah pakai biosafety cabinet. Tapi keterokan tu sebab hazard kobra platin ni memang menyebabkan kanser. The issues here is the numbers lah. Mungkin satu microliter ke ataupun 1 nanometer ke, we not sure about that. Itu sebab you kena justify lah why you put 1. Sebab this is HR5. HR5 maknanya very toxic material. Ini yang Puan perlu macam sintesiskan lah information yang kita belajar dalam kuliah tu, and then you can translate. Sebab kalau macam ni Puan buat 4 times by 1 is equal to 1 means that is a very low risk. Even you use the biosafety cabinet, the likelihood is very high tetapi the risk is very low. So it seems like this is not the hazardous agent daripada satu interpretation lain lah. Alright, itu yang pertama. Faham ke maksud saya ni? Faham. Okay, kalau Puan faham bagus. Okay, last kali but not least semua yang you cakap ada case ni tadi, by right, you sepatutnya mesti buat langkah kawalan yang bukan mengekalkan seperti risiko asal. Sebab you are talking about the needle prick injury. So when there is a needle prick injury and there is a history of needle prick injury, it's no longer about training. It is about a protection of the workers. So the workers need to be supplied with the anti-needle prick glove. Betul tak? Maknanya orang yang dia dah dilatih tu tangan dia memang ketor. Memang Parkinson punya orang. Memang akan tercocok juga. So pakaikan je glove, senang. Itu daripada saya punya kefahaman lah. Because if you train and then it is fail to train people because it is no longer applicable for the training session because training ni administrative control. So you need to protect, double protection lah. So that is only my comment lah. I pass back to my colleague. Thank you, Puan Azlina. Encik Aizat, for the comments. Puan Mastila, can we proceed your comments for Puan Zawati? Right, thank you Puan Azlina. Okay, Aziha, faham ya Encik Aizat terangkan tadi tu? Okay, mungkin boleh buat penambahbaikan dari segi langkah kawalan. Selain engineering, mungkin dari segi safety device ke boleh ditambah baik kan? Kita pun tak tahu, mungkin ada kan? Okay, saya ada sikit je nak tambah baiklah dari segi punya presentation untuk sintesis daripada SDS. Okay, kebanyakan presenter saya melihat anda membuat penerangan tentang elemen 16 pada SDS tu saja. Tidak dinyatakan pendedahan ejen tu kepada operator dan juga hazard risk dia berapa dan perlu kita kenal pastilah keadaan tersebut. Sebab kalau just nak inform to us what is the 16 element in SDS regarding that particular reagent or agent, macam kita boleh tahu. Tapi mungkin dekat tempat you agent yang you pilih tu berlaku atau bukan berlaku pendedahan dari segi apa pendedahan kepada pekerja tu macam mana. So mungkin boleh ditekankan lah ketika kita explain berkenaan SDS, lebih ditekankan berkenaan dengan risk rate itu sendiri. Okay? Itu saja daripada saya. Okay, terima kasih. Yeah, thank you Puan Mastila. Thank you Cik Aizat. So I have no further comments to Puan Aziawati. Encik Aizat and Puan Mastila already comment most of all of the presentation. So I think we just end up here. And Puan Aziawati, please remain for the further discuss with us. And for the all panels, thank you for this session. So we